Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azwan Miza binti Muhammad Kamal. Nama matrik saya I21205638. Saya dari Kumpulan G3 Hubungan Etnik. Baiklah, sedutan yang kita lihat tadi adalah sedutan dari filem Puteri Gunung Ledang yang telah ditayangkan pada 31 Ogos 2004 bagi mengingati Hari Kemerdekaan. Filem itu berdurasi 145 minit. Baiklah, sinopsis dari cerita tu berdasarkan apa yang saya tahu, apa yang saya baca, Empayar Majapahit telah dilanda kerisauan setelah diserang oleh Empayar Demak dari Jawa. Untuk mengelakkan dari kejadian menjadi bertambah buruk, Raja Majapahit iaitu Gusti Adipati Handayani-Ningrat telah menawarkan Demak untuk berkahwin dengan adiknya iaitu Gusti Puteri Ajin Dumilang. Tanpa pengetahuan Gusti Puteri telah melarikan diri ke Gunung Ledang untuk bersama kekasih hatinya iaitu Hang Tuah, dan juga untuk mengasingkan diri daripada abangnya iaitu Gusti Putera iaitu Adipati. Okey, masalah yang terdapat dalam filem tu, halangan yang berlaku di antara Puteri Gunung Ledang dan Hang Tuah apabila abang Gusti Puteri iaitu Gusti Adipati menukar fikiran kerana Gusti Adipati itu suruh adik dia untuk berkahwin dengan Sultan Mahmud, kerana Sultan Mahmud mempunyai perlindungan yang sangat ketat, ramai tentera, dan Putera Demak akan kalah jika dia bergabung dengan Sultan Mahmud. Utusan peminangan diutus dan diketuai oleh Hang Tuah sendiri. Akhirnya setelah pelbagai cabaran, Gusti Puteri itu pun terpaksalah menurut permintaan untuk berkahwin dengan Putera Demak, kerana dia menolak peminangan Sultan Mahmud, sebab kalau dia berkahwin dengan Sultan Mahmud, dia akan mengguriskan hati Laksmana Hang Tuah, dan dia akan sering melihat Hang Tuah tu kalau dia kahwin dengan Sultan Mahmud. Sebab itulah dia membuat keputusan untuk berkahwin dengan Putera Demak. Watak-watak yang terlibat dalam filem ni iaitu Laksmana Hang Tuah, Puteri Gunung Ledang, Sultan Mahmud, dan ramai lagi. Antaranya adalah Datuk Bendahara, Permaisuri Tun Teja, Tun Mamat, dan ramai lagi. Baiklah, senaraikan pilihan untuk watak membuat keputusan. Hang Tuah ni dia terjerat antara cinta dan taat kepada Sultan. Dia terpaksa memilih untuk taat kepada Sultan kerana dia adalah seorang yang jenis taat dan tidak pernah mengingkari arahan Sultan. Malah dia sanggup melukakan hati dia sendiri untuk meminang Tuan Puteri untuk Sultan. Okey, untuk Puteri Gunung Ledang pula, dia pun terjerat dengan cinta dan dengan kedamaian dan keselamatan untuk rakyat dan negeri. Ialah sebab dia terpaksa berkahwin dengan Putera Demak, sebab dia tak nak Putera Demak tu serang dia punya negeri Majapahit. So dia terpaksa membuat keputusan untuk berkahwin dengan Raja Demak. Okey, yang kedua adalah sanggup mengharungi cabaran untuk berjumpa dengan kasih hati dia. Okey, dia sanggup berlayar daripada Jawa ke Gunung Ledang semata-mata untuk berjumpa dengan Hang Tuah. Dia tahu diri dia akan ada masalah, dia akan ambil risiko, sebab itulah dia sanggup berlayar tanpa pengetahuan siapa-siapa pun kecuali dayang-dayang dia dan embok sahaja. Baiklah, Sultan Mahmud pula seorang yang mementingkan diri, sanggup menunaikan segala syarat Puteri Gunung Ledang. Okey, terdapat tujuh syarat
7 syarat yang antaranya adalah Puteri Gunung Ledang tu nak darah Sultan Muhammad, Sultan Ahmad rasanya. Dia nak darah anak dia. Dia sanggup untuk bunuh anak dia sebab dia nak berkahwin dengan puteri. Okey, dan bagi Sultan Mahmud juga sanggup berkahwin dengan Gusti Puteri untuk kewajipan, iaitu untuk melindungi kerajaan Majapahit dari diserang oleh Puteri Demak. Dia buat tu sebab kewajipan dia saat dia nak tolong Gusti Adipati tu daripada diserang oleh Raja Demak. So dia pun sanggup walaupun dia mempunyai isteri waktu itu. Okey, nilai yang diutamakan oleh watak Hang Tuah, seorang yang tidak mementingkan diri, malah tidak pernah mengingkari arahan Sultan. Sentiasa setia di sisi Sultan, seorang yang taat dengan arahan dan tugas yang diberikan. Okey, dia seorang yang sangat apa orang kata, dia punya ketaatan kepada Sultan tu tidak pernah dinafikan oleh siapa-siapa. Orang tahu yang dia tu sangat taat kepada Sultan dan sanggup membuat apa-apa demi Sultan. Okey, Puteri Gunung Ledang pula seorang puteri yang sanggup berlayar untuk berjumpa dengan kasih hati, sanggup berkahwin dengan Puteri Demak untuk melindungi rakyat Majapahit, sanggup mengharungi berbagai cabaran. Macam yang saya cakap tadi, dia sanggup berlayar dari Jawa ke Gunung Ledang untuk berjumpa dengan Hang Tuah dan sanggup berkahwin dengan Raja Demak, Puteri Demak, untuk melindungi rakyat dan negeri dia dari diserang. Dan dia sanggup mengharungi cabaran walaupun abang dia iaitu Gusti Adipati marah dia sanggup ambil risiko apa yang terjadi dekat diri dia asalkan dia berjumpa dengan Hang Tuah. Okey, kaitkan isu. Okeylah, isu yang terdapat banyak sebenarnya isu yang ada dekat dalam filem, tapi saya senaraikan 2 isu yang ada dekat dalam filem dan saya kaitkan dengan apa yang saya pelajari daripada sudut kesan. Okey, isu yang pertama, Gusti Puteri disuruh untuk berkahwin dengan Sultan Mahmud, tetapi Gusti Puteri membuat keputusan untuk berkahwin dengan Puteri Demak. Okey, kesan daripada segi hubungan etnik pula, Ikatan Perkahwinan dan jaringan asimilasi telah membentuk komuniti baru bagi masyarakat Cina yang dikenali sebagai Baba dan Nyonya. Dalam kalangan masyarakat India pula, proses yang sama membentuk komuniti Chiti. Okay, so kiranya macam kalau zaman sekarang pun ada perkahwinan yang bercampur. Contohnya Cina dan India, Melayu dan India, walaupun orang India tu kena masuk Islam dulu, jadi dia pun ada kacukan India juga. So kalau ada juga zaman sekarang pun orang berkahwin bercampur-campur macam tu. Okey. Yang kedua adalah Gusti Puteri berlayar ke Gunung Ledang untuk mengasingkan diri dan bertemu dengan Hang Tuah. Okey. Untuk kisah etnik pula, Robert H. Bates mengaitkan modernisasi dengan pergerakan atau movement etnik di sesuatu kawasan. Beliau menggunakan life cycle curve model dan analisis untuk melihat kesan modernisasi ke atas movement dan didapati kumpulan minoriti suku berhijrah Jerman dan Slovenia Poles, walaupun mereka terpaksa mengambil risiko dan terpaksa menyesuaikan diri dengan keadaan dan tempat. So kalau macam Puteri Gunung Ledang pun, dia ke Gunung Ledang pun dia tak tahu apa-apa, so dia terpaksa kena menyesuaikan diri dengan keadaan dan tempat yang dia duduki. Okey, yang terakhir adalah pendapat sama ada jalan cerita sesuai sebegitu ataupun diberikan penutup. Okey, jalan cerita di dalam filem dengan yang ada di dalam buku, pelbagai berlainan yang ada di dalam filem dan buku. Antaranya
Sebab bila saya baca dekat buku, dia macam lain. Bila filem, dia macam lain. So macam apa yang saya nampak dalam filem, contoh dekat dalam buku, Sultan Mahmud nak berkahwin dengan Puteri Gunung Ledang sebab negeri dan rakyat, satu lagi sebab isteri dia telah meninggal dunia. Tapi dekat dalam filem tu, dia meminang Puteri Gunung Ledang waktu ketika itu Permaisuri Muntijah masih lagi hidup. Okey. Yang kedua adalah semasa perminangan Gusti Puteri ke Gunung Ledang tu, dalam buku Tun Mamat yang telah mengetuai rombongan tersebut kerana Laksmana Hantuah telah mempunyai masalah kesihatan. Tapi dekat dalam filem, daripada mula start rombongan tu sampai ke puncak Gunung Ledang, Laksmana Hantuah yang mengetuai rombongan tersebut. So tak kisahlah macam mana pun, dia punya jalan cerita dia tetap orang kata unik dan berlainan, tetapi sangat best lah cerita tu, walaupun saya tak pernah tengok. Tapi di dalam filem, penutup filem agak tergantung sebab tidak tahu apa yang terjadi dengan Hantuah dan Gusti Puteri. So itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.